Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita menyempurnakan atau menunaikan salat Isya secara berjamaah dan juga disusuli dengan salat tarawih dan juga witir secara berjamaah. Dan insya-Allah semoga kita dapat bersama-sama yang duduk ataupun berkumpul dalam majlis ilmu, yakni majlis tazkirah. Dan pada malam ini insya-Allah saya pilih satu tajuk yang saya ambil daripada blog saya sendiri, yang saya tulis ataupun hantarkan pada 15 Mei tahun 2020 yang lepas, yakni sewaktu kita ber-PKP dan kita solat tarawih di rumah masing-masing, di mana sempat saya menulis pada hampir tiap-tiap malam yang tazkirah Ramadan. Yang ini tajuk yang saya tajukkan kutukan ataupun laknat terhadap orang yang tidak mendapat keampunan di dalam bulan Ramadan. Ini satu tajuk yang perlu kita ambil perhatian. Yang ini kutukan ataupun laknat terhadap orang yang tidak mendapat keampunan di dalam bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ada dinamakan dengan berbagai-bagai nama, di antara namanya Syahrul Ibadah, dan di antara namanya Syahrul Tarahum, dan di antara namanya Syahrul Maghfirah, dan di antara namanya Syahrul Najah, dan ada banyak lagi nama-nama yang dinamakan dengan Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan itu bulan yang mulia di sisi Allah, bulan yang penuh barakah di sisi Allah, bulan mengandungi berbagai-bagai kebaikan di dalamnya, sehingga nama kepada Ramadan itu agak banyak. Dan jelas kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada banyak nama. Ini menunjukkan kemuliaan keagungan Allah. Begitu juga Rasulullah SAW ada banyak nama, yang ini menunjukkan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini gelaran, nama itu adalah gelaran menunjukkan kebaikan, keutamaan dan kemuliaan seseorang. Begitu juga dengan Ramadan, ada nama-nama yang dinamakan kepada Ramadan. Syahrul Ibadah. Apa maksud Syahrul Ibadah? Yakni bulan ibadah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam bulan Ramadan ini berbagai-bagai ibadah. Ada ibadah yang wajib dan juga ada ibadah yang sunat. Seperti yang wajib, yakni wajib berpuasa di siang hari di dalam bulan Ramadan bagi orang yang mukallaf. Dan juga sunat di waktu malam kita salat tarawih secara berjamaah, disunatkan secara berjamaah. Dan juga witir secara berjamaah. Dan juga ada kaitan dengan Ramadan, yakni kewajipan kefarduan untuk bayar zakat fitrah. Tidak ada di dalam bulan yang lain zakat fitrah, melainkan ada kaitan dengan Ramadan. Walaupun keutamaan
keafdalan membayar zakat fitrah adalah satu Syawal sebelum daripada takbir raya, tetapi dia ada kaitan dengan Ramadan. Yang boleh kita bayar zakat fitrah di dalam bulan Ramadan, walaupun yang utama, yang afdalnya, yakni kewajipan membayar zakat fitrah pada 1 Syawal sebelum daripada takbirnya imam. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam bulan Ramadan tentang ibadah, dan kerana itulah banyak sangat ibadah dalam bulan Ramadan sehingga dinamakan dengan syahrul ibadah. Dan juga syahrul tarahum, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi kerahmatan di dalam bulan Ramadan. Rahmat Allah dari segi apa? Dari segi bergandanya pahala di dalam bulan Ramadan. Kita membuat ataupun melakukan amal ibadah sedikit tapi gandaan pahalanya banyak. Kita bersedekah di dalam bulan Ramadan pada hari Jumaat berbeza dengan sedekah pada hari lain selain pada hari Jumaat. Kalau hari selain daripada bulan Ramadan kita bersedekah pada hari Jumaat pun tidak sama pahalanya berbanding kita bersedekah pada hari Jumaat. Lebih-lebih lagi bersedekah di dalam bulan Ramadan pada hari Jumaat, mana gandaan itu adalah merupakan syahrul tarahum. Dan juga rahmatan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat lihat bagaimana umat Islam berlumba-lumba untuk bersedekah. Di sana sini ada majlis iftar berbuka puasa, di sana sini ada sponsor. Dan ini kerahmatan daripada Allah itu masuk di dalam jiwa orang Islam, jiwa mukmin untuk bersedekah. Itu rahmat syahrul tarahum. Dan di antara namanya Syahrul Najah, yakni bulan kemenangan, dan juga bulan pembebasan daripada api neraka. Ini bulan Ramadan. Dan juga Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah inilah yang kita akan cuba bahaskan, yakni bulan keampunan. Berdasarkan kepada tajuk ini, kutukan laknat terhadap orang yang tidak mendapat keampunan di dalam bulan Ramadan. Siapakah mereka? Ini yang kita gerun. Kita jangan salah seorang daripada mereka. Bulan Ramadan ini digelar sebagai Syahrul Maghfirah. Tiba-tiba ada golongan mereka yang tidak mendapat keampunan Allah, sedangkan di dalam bulan Ramadan luas dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengar baik-baik, kita akan cuba untuk habiskan masa lebih kurang 25 minit. Kita dah habis lebih kurang 5 minit. Ada 5 minit, 15 minit lagi. Ini adalah SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam. Jadi kita cuba ikut. Yang ini artikel ni agak panjang. Saya akan poin-poinkan sahaja agar kita dapat manfaatnya. Jangan kita ni salah seorang daripada orang yang mendapat laknat kutukan, sedangkan bulan Ramadan bulan keampunan, Syahrul Maghfirah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'da Allah wajhuhu 'an nar 70 kharifan." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bermaksud siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan mukanya daripada api neraka selama 70 tahun. Ini yang dimaksudkan dengan Syahrul Najah, yakni bulan kemenangan ataupun bulan pembebasan daripada api neraka. Apa yang kita sebut tentang nama-nama bulan ni ada dia punya dalil, ada punya sumber, dan kerana itulah ulama-ulama menamakan akan bulan Ramadan dengan berbagai-bagai nama. Kesemua itu ada sandaran, ada dalil, ada sumber. Di antara sumber kepada Syahrul Najah, yakni sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan mukanya dari api neraka selama 70 tahun. Hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kelebihan berpuasa. Sesungguhnya bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini akan berlalu begitu sahaja seandainya keistimewaan yang dikurniakan tidak dimanfaatkan. Yani kita hari ini, hari ke-13 kita berpuasa, dan malam ni, malam yang ke-14 kita bertarawih. Bermaksudnya kita akan sampai kepada nisfur Ramadan, separuh Ramadan, dan lebih besar maksudnya Ramadan akan meninggalkan kita tidak lama lagi. Sebelum ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bertemu Ramadan. Kita dah bertemu Ramadan, tetapi Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Justru itu adalah kita bergiat dengan bertakwa kepada Allah, beriman, bertakwa, ikhlas melakukan amal ibadah, agar bulan Ramadan yang penuh
dan maghfirah ini tidak berlalu begitu saja, sedangkan kita mesti meraih keampunan dan juga pahala besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Islam, selain kewajipan berpuasa di siang hari, Ramadan juga adalah bulan pesta ibadah untuk setiap Muslim dengan melakukan lebih banyak kebajikan. Ramadan adalah detik terbaik dan peluang buat setiap individu Muslim mengadakan pahala dan memohon keampunan dengan berpuasa pada siangnya dan menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, beriktikaf dan bertadarus Al-Quran. Hari ini yang khutbah berjemaah tentang tadarus tentang tadabbur Quran. Saya dijemput untuk berkhutbah Jumaat di Shah Alam dan juga untuk bertazkirah, di mana kita masih ingat di mana hari ini adalah berkenaan Al-Quran dan juga tadabbur. Tadabbur ni merenungi makna Al-Quran untuk kita beramal dengannya, itu maksud tadabbur. Banyak sekali sebab-sebab untuk mendapat keampunan di bulan Ramadan dan jalan-jalan untuk mendapat keampunan. Hal ini ada disebut dalam banyak hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita akan poinkan, yakni bulan Ramadan, bulan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Mana dalilnya? Banyak dalil yang menunjukkan bulan Ramadan itu bulan keampunan. Rasulullah bersabda, di antara dalilnya, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratan ma bainahunna ma ijtubatil kabair. Solat 5 waktu yang didirikan, satu Jumaat kepada Jumaat yang berikutnya dan satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, maka akan menghapuskan dosa-dosa antara keduanya selama mana dijauhi dosa-dosa besar. Ini kita ingat, kita menunggu satu Jumaat kepada satu Jumaat itu adalah merupakan menunggu itu mendapat keampunan daripada Allah. Dan kita menunggu satu Ramadan, kita menunggu di antara satu waktu sembahyang kepada satu sembahyang yang lain, di mana mendapat keampunan daripada Allah. Kita menunggu satu Jumaat kepada Jumaat yang lain, ini kita dah tunggu di Jumaat yang akan datang, kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Kita menunggu Ramadan kepada Ramadan yang lain, kita akan mendapat keampunan daripada Allah. Di antara menunggu itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa di antara kedua-dua menunggu itu. Jumaat kepada Jumaat, satu solat kepada satu solat, Ramadan kepada satu Ramadan. Menunggu di antara menunggu itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa. Besarnya satu daripadanya, kita menunggu Ramadan. Jadi bermakna kita tunggu Ramadan akan datang. Itu di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keampunan Allah dengan sebab berpuasa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang dia berpuasa dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dalam keadaan dia mengharapkan keampunan daripada Allah, dalam keadaan dia mengharapkan akan pahala daripada Allah, di mana dia akan mendapat keampunan daripada Allah. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lepas. Banyak dosa kita ni, tak ada orang yang tidak ada dosa. Yang tidak ada dosa adalah Nabi Rasul, mereka termasuk. Selain daripada itu termasuk sahabat, termasuk wali Allah, semua dosa. Cuma dosa mereka tak banyak seperti dosa kita. Dan kerana itulah, dengan kita berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala hanya daripada Allah sahaja, penuh ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Dan kerana itulah, naklah kita berpuasa dengan benar-benar berpuasa. Bukan setakat puasa, tak makan, tak minum, tapi mata tak jaga, telinga tak jaga, hati tak jaga, tangan kaki tidak jaga menuju kepada maksiat kepada Allah. Itu puasa orang awam, di mana hanya lapar dahaga tapi tak dapat pahala. Puasa ni maksudnya bukan setakat tak makan, tak minum, tak jimat di dalam bulan Ramadan pada siang hari, tetapi jaga seluruh anggota tujuh yang luar itu, dan juga jaga segala hati kita. Segala hati maksud benda yang ada di dalam hati kita. Tidak bersangka buruk kepada orang,
tidak menginginkan benda yang buruk. Hatta kata ulama, kalau kita sangat bercita-cita nak makan daripada pagi sampai petang itu tidak baik. Ini benda hati. Puasa ni puasa luar dan puasa dalam. Keampunan dengan sebab puasa dan solat malam. Hadis ni agak panjang, masa pun tak berapa banyak, kita ambil dari maksud saja. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunahkan bagi kalian puasa malamnya. Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan solat malamnya kerana iman dan kerana ingin mendapatkan pahala, nescaya dia keluar diampuni dari dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Boleh rujuk dalam kitab Nadharatun Na'im, mengatakan diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan lafaz ini adalah lafaz Imam An-Nasai, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dan Syekh Ahmad Syakir mengatakan sanad hadis sahih. Jadi dalam dirujuk dalam blog saya lah, saya tak baca dia punya matanya, ambil maksudnya saja. Di mana dalam hadis ini bermaksud sesungguhnya Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan. Ini hadis Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa bulan Ramadan, dan saya, kata Nabi, menyunatkan bagi kalian solat malamnya. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita ni berpuasa di siang hari bulan Ramadan, dan kata baginda Rasulullah, saya sunatkan umat dia untuk bersolat di waktu malamnya. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan malamnya dia solat sunat kerana iman, kerana ingin mendapatkan pahala, nescaya dia keluar diampuni dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Balik kepada fitrah. Kan setiap manusia itu dilahirkan daripada fitrah. Anak-anak dilahirkan daripada fitrah. Fitrah maksud dia tak ada dosa. Di mana orang yang dia siang hari berpuasa Ramadan dan malamnya dia solat malam, dan keadaan dia beriman dan dia ikhlas dalam ibadahnya, di mana dia akan diampunkan dosa oleh Allah seperti dia awal dilahirkan, seperti ibunya melahirkan dia. Kita dulu dilahirkan oleh ibu kita, awal kelahiran kita sebelum kita balik, kita tidak ada dosa. Tapi apabila kita sudah baliklah, di situlah ada hukum taklif, ada dosa pahala. Dan kerana inilah orang yang puasa di siang hari dengan penuh keimanan, ikhlas kepada Allah, dan juga di malam hari kita bersolat seperti kita solat tadi, dan kita bangkit lagi malam untuk kita solat malam umpamanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosanya sehingga seperti baru, seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Keampunan dengan sebab sedekah. Kita ambil maksud hadis, masa tak banyak. Hadis riwayat Imam Tirmizi yang bermaksud, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Solat seorang di kegelapan malam. Dan juga keampunan dengan sebab sedekah, yakni tentang solat. Solat adalah keampunan, puasa adalah keampunan. Satu lagi, seseorang yang bersedekah, sedekah itu juga sebagai keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi seorang itu bersedekah di dalam bulan Ramadan. Keampunan dengan sebab zakat fitrah ni, kita bayar zakat fitrah, di sebalik ianya adalah merupakan satu kefarduan, di mana ada di sebalik zakat fitrah itu juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil maksud dia saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis 1609, Ibnu Majah 1827. Al-Hafiz Abi Tahir mengatakan bahawa sanad hadis ini hasan. Kita tengok dalam blog saya. Hadis yang bermaksud Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum solat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa menunaikannya selepas solat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai-bagai sedekah. Ini zakat fitrah. Seseorang yang menunaikan zakat fitrah, zakat fitrah itu adalah wajib bagi mereka yang mampu, di mana menunaikan zakat fitrah adalah kewajipan, dan zakat fitrah itu menyucikan akan dosa-dosa yang orang yang berpuasa. Itu kelebihan zakat fitrah. Dan dalam hadis ini menunjukkan zakat fitrah itu wajib dibayar sebelum daripada solat. Sesiapa yang bayar zakat fitrah selepas solat, dia tidak dinamakan zakat fitrah, tetapi dinamakan sebagai sedekah. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan juga hadis-hadis lain banyak, sesungguhnya teramat banyak peluang-peluang untuk mendapatkan keampunan di dalam bulan Ramadan.
Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu barang siapa yang tidak mendapat keampunan tersebut, maka tersangatlah rugi, malahan akan mendapat laknat atau kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi menggambarkan yakni perlakuan-perlakuan itu, amalan-amalan yang bertepatan di dalam bulan Ramadan yang kita lakukan ini akan mendapat keampunan daripada Allah. Dan seterusnya kita akan lihat siapakah yang akan mendapat laknat daripada Allah. Dan hadis juga panjang. Ada 3 hadis yang panjang-panjang ini. Saya ambil maksud hadis saja bahawa Rasulullah naik mimbar lalu baginda mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berkata demikian wahai Rasulullah? Kemudian bila bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melalui Ramadan tanpa mendapatkan keampunan, maka aku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk jannah kerana tidak berbakti kepada mereka berdua, maka aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak berselawat ketika disebut namamu, maka aku katakan amin. Hadis ini nilai sahih oleh Al-Munziri. Hadis yang berikutnya dia punya khilasah, kesimpulan ini kita akan simpulkan nanti. Hadis yang kedua, hadis diriwayat oleh Ibn Hibban. Dia bermaksud ketika Nabi SAW menaik mimbar, baginda SAW bersabda amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Baginda SAW ditanya, wahai Rasulullah, apabila engkau naik mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku. Lalu ia Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad amin, maka aku katakan amin. Riwayat Ibn Hibban, hadis nombor 907. Dan berikutnya hadis yang ketiga. Hadis yang panjang ini hadis yang diriwayatkan oleh, hadis yang dinakalkan dalam kitab At-Taqrib wa Tarhib juzuk yang kedua halaman 57 yang bermaksud ketika Nabi SAW naik mimbar, kita naik mimbar. Satu hari Nabi naik mimbar. Ini hadisnya ada beberapa jalur. Baginda SAW bersabda amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Baginda SAW ditanya, wahai Rasulullah, apabila engkau naik mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku. Lalu dia Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad amin, maka aku katakan amin. Dan barang siapa sempat dengan kedua ibu bapanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, kemudian dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad amin, maka aku katakan amin. Dan barang siapa yang disebut kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah Muhammad amin, maka aku katakan amin. Ini ada 3 hadis yang saya himpunkan dalam artikel saya ini, golongan mereka yang tidak mendapat keampunan Allah di dalam bulan Ramadan. Sedangkan hadis yang awal kita sebutkan tadi banyak sangat. Ya, ini amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kita. Kita puasa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kita sembahyang malam, tarawih, witir, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kita bersedekah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kita tunggu di antara salat kepada salat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kita tunggu di antara Jumaat kepada Jumaat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kita tunggu di antara Ramadan kepada Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Tiba-tiba ada orang yang tidak mendapat keampunan Allah, sedangkan itu semua itu kita lalui. Na'udzubillah. Dan apa kita buat khilasah ataupun conclusion di sini berdasarkan kepada 3 hadis itu sebagai pengajaran. Ada 3 perkara yang perlu diambil ingatan. Yang pertama, orang yang bertemu bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita nak ambil ingatan. Yang kedua, orang yang tidak berlaku baik kepada kedua orang tuanya sehingga dia meninggal. Golongan yang kedua yang apa yang diciptakan dalam hadis Nabi sebut amin, amin ni malaikat mengkhabarkan orang yang
masa dia hidup ibu ayahnya masih ada lagi, tetapi dia tidak berbuat baik kepada dua ibu ayahnya. Di mana tiba bulan Ramadan, sedangkan bulan Ramadan penuh dengan keampunan daripada Allah, kita lalui, kita puasa, kita solat malam dan sebagainya, tiba-tiba kesemua itu tidak memberi apa kebaikan kepada kita, hatta dapat kutukan laknat daripada Allah, hatta akan dimasukkan dalam neraka Allah. Dengan sebab apa? Tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala membariskan perintahnya untuk beribadah kepada Allah tanpa beribadah kepada yang lain, dan dalam baris yang sama Allah Subhanahu wa taala suruh buat baik kepada kedua ibu bapa. Di antara tauhid kepada Allah, di antara keimanan kepada Allah, Allah Ta'ala susuli dengan agar perintah buat baik kepada ibu bapa. Wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, apabila ibu bapa kamu tua, jangan kamu sebut kepada mereka, jangan kamu sakiti hati mereka dengan perkataan pun. Mak suruh pergi beli barang, malah lama. Itu adalah merupakan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala susuli dengan perintah yang berikutnya, jangan kamu kasar. Sebut pun tak boleh, apatah lagi nak berkasar. Dan Allah Taala kata, wa qul lahumā qawlan karīman, dan katalah kepada keduanya dengan kata-kata yang baik sahaja. Ini adalah tugas anak. Apabila seorang tu ingin mendapat keampunan daripada Allah di dalam bulan Ramadan, ibu ayahnya masih ada, hendaklah dia berbuat baik. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Ramadan bulan keampunan. Amalan-amalan yang kita mendapat, amalan-amalan yang kita buat, patut kita mendapat keampunan daripada Allah. Tetapi dengan kita cuai menjaga ibu bapa kita, menyakitkan hati mereka, kasar kepada mereka, kita akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang masih ada ibu ayah, tolong berhati-hati dalam perkara ini. Saya dah tak ada lah mak ayah yang biasa mendoakan saya, tak ada lah. Biasa mereka akan doakan saya bila saya poskan duit, mereka doa, biasa kurang rezeki saya, tak ada apa mendoakan saya, melainkan isteri dan anak yang doakan saya. Doa ibu ayah memang dimakbulkan. Setiap masa kita call, akan doakan kita. Kita kata duit dah masuk, akan doakan kita. Setiap masa kita tanya, mereka akan doa, terima kasih sebab telefon, doa gini. Tapi mereka sudah tidak ada. Ini orang yang masih ada ibu ayah tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, na'udzubillah, mereka akan masuk neraka Allah. Sedangkan perintah berbuat baik kepada ibu bapa ni jelas-jelas di dalam Al-Quran Karim. Yang ketiga ni, orang tidak akan mendapat keampunan daripada Allah dalam bulan Ramadan. Orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW bila disebut namanya, ini pun berlaku juga. Apabila orang sebut Allah, Nabi Muhammad SAW, kita pun tak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kedekut untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Apabila disebut Nabi Muhammad, kita lantas kena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita diam je. Ini banyak berlaku. Orang yang macam ni, dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang dipanggil Syahrul Maghfirah. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita. Yang terakhir sampai terakhir kata-kata ulama ni sebagai kita pegang dalam hati kita. Man lam yaghfir lahu fi Ramadan fala yaghfir lahu fima siwahu. Hadis yang bukan hadis ini adalah kata ulama. Di dalam kitab saya nakal dari Lati'ul Ma'arif halaman 297, di mana Ibn Rajab ni satu ulama mujtahid dalam mazhab Hanbali. Dia mengatakan, dia nukil perkataan salaf, katanya barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di dalam bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Na'udzubillah. Ini kata-kata salaf. Salaf ni generasi terbaik para ulama. Mereka faham Al-Quran, mereka faham hadis. Hadis itu mereka kumpulkan dan mereka membuat satu kesimpulan, dan barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di dalam bulan Ramadan ini, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan lain. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.